Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada lekturer saya, Sir Zamzuri Arifin. Saya Umairah Kristina binti Ahmad Khairul Anwar ingin membentangkan pembentangan saya bertajuk Dasar Perumahan Negara 2018 ke 2015. Dasar Perumahan Negara diwujudkan untuk menggaris hala tuju serta dijadikan asas dalam perancangan dan pembangunan sektor di perumahan di peringkat persekutuan, negeri dan tempatan. Ia juga diperkenalkan untuk menangani isu dan cabaran yang dihadapi oleh industri perumahan pada masa kini. Perkembangan dasar perumahan di Malaysia semenjak merdeka boleh dibahagikan kepada fasa 5, iaitu fasa perumahan awal merdeka 1957 hingga 1970, perumahan untuk mengatasi masalah kemiskinan iaitu 1970 hingga 1985, kemudian perumahan berfokuskan pasaran iaitu 1986 hingga 1997, perumahan untuk menghapuskan setinggan iaitu 1998 hingga 2011 dan perumahan mampu milik 2012 hingga kini. Setiap fasa pembangunan perumahan berkait rapat dengan keadaan sosial, politik dan ekonomi negara. Keadaan ini menjadikan dasar dan program perumahan yang digubal di Malaysia adalah unik selaras dengan keperluan semasa negara ini. Malah, kejayaan dan pencapaian program perumahan di Malaysia sejak merdeka sering dijadikan rujukan oleh banyak negara membangun yang lain. Isu dan kompleks mencabar ini memerlukan penyelesaian yang cekap bagi menjamin pertumbuhan industri perumahan negara yang sihat. Sejak negara mencapai kemerdekaan sehingga kini, industri perumahan telah menjadi pemacu pembangunan dan meningkatkan ekonomi negara yang penting. Namun, ketidakseimbangan di antara pencapaian sosioekonomi masa kini dan penawaran perumahan telah mewujudkan isu dan cabaran yang perlu ditangani bagi mencapai sektor perumahan yang mampan dan memenuhi keperluan rakyat. Antara isu dan cabaran kepada perumahan di Malaysia ini ialah pertama, ketidakmampuan pembeli rumah mengikut harga pasaran. Kedua, ketidaksempadanan antara penawaran dan permintaan rumah mengikut lokasi. Ketiga, industri perumahan tidak berinovasi. Dan yang terakhir ialah ketiadaan sistem bersepadu bagi memastikan kesempadanan di antara penawaran dan permintaan. Justeru, untuk mencapai matlamat dan objektif dasar perumahan negara, satu pelan tindakan telah dirangka untuk menggaris langkah-langkah strategik selaras dengan matlamat dan fokus dasar perumahan negara. Matlamat dasar perumahan negara, dasar-dasar negara sentiasa dikaji semula secara berkala dan dikemas kini bagi menangani isu dan cabaran pembangunan semasa. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan telah menilai semua dasar perumahan negara sedia bagi mengenal pasti jurang untuk dijadikan asas dalam menggaris dasar dan strategi baru bagi dasar perumahan negara. Matlamat dasar perumahan negara bagi memandu arah dan memacu sektor perumahan negara dengan menekankan perancangan pembangunan dan pengurusan perumahan yang sistematik dan cekap bagi menjana habitat yang mampan, berdaya huni, berkualiti dan eksklusif yang mampu dimiliki oleh rakyat. Strategi dan pelan tindakan yang dirangka dalam memenuhi keperluan serta menjaga kebajikan rakyat selain memenuhi industri perumahan negara. Peringkat paling tinggi ialah dasar utama iaitu dasar perumahan negara. Di peringkat kedua pula ada sub-dasar iaitu dasar milik perumahan mampu milik negara DRMM dan pembangunan hartanah swasta. Di peringkat terakhir terdapat akta dan peraturan iaitu Perbadanan Pengurusan Perumahan Negara iaitu sedang digubal, Akta Pemajuan Perumahan 1966, Akta 118 iaitu dalam pindaan, Akta Hak Milik Serata 1985, Akta 318, Akta Pengurusan Serata iaitu dalam Akta 757, Akta Sewaan Kediaman akan digubal, Akta Pemajuan Komersial dan Akta Tanah Wakaf akan digubal. Objektif dasar perumahan negara ialah pertama, menyediakan rangka pembangunan sektor perumahan bagi membantu kerajaan dan pihak swasta dalam menyediakan perumahan berdasarkan permintaan dan keperluan oleh setiap lapisan masyarakat. Kedua, memperkukuhkan peranan sektor perumahan dalam pengurusan konurbasi bagi mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan menjadikan habitat berdaya huni. Ketiga, memastikan peruntukan sosial sektor perumahan dinikmati oleh isi rumah yang berkelayakan. Keempat, menggalakkan kepelbagaian akses isi rumah kepada perumah menerusi pemilikan dan sewaan. Dan yang terakhir, menekankan penyediaan dan penyelenggaraan perumahan berkualiti yang mampu dimiliki oleh rakyat. Fokus, strategi dan pelan tindakan dasar perumahan negara. Bagi mencapai objektif yang ditetapkan, dasar perumahan negara digubal berdasarkan kepada 5 fokus, 16 penyataan, strategi dan 57 pelan tindakan.
Pelan tindakan dibentuk untuk menggariskan langkah-langkah strategik yang selaras dengan matlamat dan fokus. Pelan tindakan juga akan diterjemahkan ke dalam bentuk program dan projek dalam jangka masa pendek, pertengahan dan panjang. Juga dapat dijadikan asas untuk mendapatkan peruntukan tahunan, kajian semula pertengahan penggal dan rancangan 5 tahun Malaysia (RMK) oleh kementerian dan jabatan berkaitan. Satu jawatan kuasa pemantauan dan penilaian juga dibentuk bagi memastikan pelan tindakan tersebut dilaksanakan dengan baik. Pelaksanaan pelan tindakan akan melibatkan pelbagai kementerian, jabatan, agensi dan pihak swasta yang bertanggungjawab dalam pelbagai aspek dalam sektor perumahan secara keseluruhan. Ini adalah jadual tempoh pelaksanaan yang ditetapkan di bawah pelan tindakan. Untuk jangka masa pendek, pelan dan tindakan dilakukan pada tahun 2018 hingga 2020. Untuk jangka masa pertengahan, pelan dan tindakan dilakukan pada tahun 2021 hingga 2023. Dan yang terakhir, untuk jangka masa panjang, pelan tindakan dilakukan pada tahun 2024 hingga 2025. 5 fokus dasar perumahan negara ialah: fokus pertama ialah memastikan perumahan yang berkualiti untuk semua. Ia mempunyai 5 strategi dan 19 pelan tindakan. Fokus kedua ialah menambah baik accessibility dan tahap kemampuan memiliki rumah. Ia mempunyai 4 strategi dan 13 pelan tindakan. Fokus ketiga ialah memastikan kejiranan yang berkualiti dan kohesif. Ia mempunyai 2 strategi dan 9 pelan tindakan. Fokus keempat, menambah baik koordinasi antara pembangunan dan perumahan dan pengangkutan untuk kualiti kehidupan yang lebih baik. Ia mempunyai 2 strategi dan 4 pelan tindakan. Fokus kelima, memperkukuhkan keupayaan institusi untuk melaksanakan dasar perumahan negara. Ia mempunyai 3 strategi dan 12 pelan tindakan. Strategi fokus pertama ialah membangunkan piawaian perumahan berkualiti (PPB) untuk meningkatkan mutu keseluruhan perumahan di negara ini. Mewujudkan program pembangunan semula untuk memudahkan rejuvenasi pembangunan dalam memenuhi piawaian perumahan berkualiti. Kemudian menambah baik amalan penyelenggaraan bangunan untuk memastikan pematuhan kepada piawaian perumahan berkualiti. Seterusnya, memperhalusi peranan kerajaan dan mewujudkan kerangka institusi yang sesuai dalam menyediakan dan penyelenggaraan perumahan berkualiti. Kemudian menentukan keperluan dan kemahuan dalam meningkatkan penyediaan perumahan dan menetapkan sasaran program bantuan perumahan negara. Strategi fokus kedua pula ialah memanfaatkan sepenuhnya teknologi dan ekosistem sokongan untuk meningkatkan penawaran dan produktiviti perumahan. Kemudian menentukan ukuran kemampuan perumahan mengikut kawasan untuk menambah baik rangka kerja pemantauan dan penilaian P&P, negeri dan pihak berkuasa tempatan. Kemudian memperluaskan pilihan perumahan melalui formalisasi pasaran sewa untuk memenuhi keperluan masyarakat yang pelbagai, menambah baik skim pembiayaan perumahan sedia ada untuk menyediakan penyelesaian inklusif dan mampan bagi kumpulan pendapatan rendah dan sederhana dalam mengakses rumah mampu huni. Strategi fokus ketiga ialah menyediakan dan mengekalkan kemudahan dan perkhidmatan yang berkualiti di kawasan kejiranan untuk menyokong kehidupan masyarakat, memperkasakan peranan dan semangat masyarakat dalam mengukuhkan kualiti persekitaran kejiranan. Strategi fokus keempat ialah menyelaraskan proses perancangan rumah dan sektor dalam rancangan wilayah, struktur tempatan dan kawasan khas untuk meningkatkan kejelasan dan konsistensi visi serta meningkatkan keberkesanan penyertaan masyarakat dan memperkukuhkan keupayaan pihak berkuasa negeri dan tempatan dalam memantau dan mengintegrasikan perumahan pengangkutan di peringkat analisis, perancangan dan pelaksanaan. Strategi fokus kelima ialah memperkemaskan data dan menangani jurang untuk memajukan penyelidikan perumahan negara. Kemudian membina kapasiti penyelidikan dalaman untuk membentuk, memantau dan menilai dasar perumahan dan pelan tindakan. Kemudian meningkatkan sumber serta memperkukuhkan undang-undang dan kapasiti teknikal untuk meningkatkan keberkesanan pelaksanaan dan penguatkuasaan. Penutup kepada pembentangan saya ini pada hari ini ialah kejayaan dalam melaksanakan dasar perumahan negara ini pastinya memerlukan kerjasama dan komitmen dari pelbagai pihak dalam industri perumahan di negara ini. Dasar perumahan menyeluruh dan bersesuaian dengan kehendak semasa adalah amat perlu dalam memastikan pembangunan pembandaran dan konurbasi yang berdaya maju dari segi ekonomi. Sehubungan itu, kerjasama yang erat di antara sektor awam dan sektor swasta adalah amat penting dalam menangani pelbagai isu dan cabaran
serta melaksanakan langkah-langkah strategik demi mencapai matlamat agenda perumahan negara. Ini adalah rujukan saya, iaitu saya merujuk kepada Jabatan Perumahan Negara Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, iaitu Dasar Perumahan Negara 2018 hingga 2025. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.